Ada. Jatuh pula lah. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluh wa ilayhi turja'ul amru kulluh. Iftah alayna fathan qariba. Ya fattah ya'lim ya fattah ya'lim ya fattah ya'lim. Iftah alayna fathan qariba. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam pengajian kita, iaitu pengajian berkitab, yang mana insya-Allah seperti biasa pada pagi ini kita akan sambung daripada kitab kita, iaitu kitab Munyatul Musalli. Jadi sebelum tu saya minta maaf, hari ini saya lambat lebih kurang setengah jam. Pada asalnya pukul 8 kita punya kelas, tapi dengan sebab saya ada kuliah subuh tadi, jadi kebetulan kuliah subuh tadi habis pukul 7.30. Kemudian dengan borak dengan JK lagi maklumlah, dudak sampai rumah pukul 8.25, lewat sikit lah, minta maaf banyak. Sebab saya daripada Kampung Melayu Subang. Tadi saya mengajar di Kampung Melayu Subang, Masjid An-Nur. Lepas tu lambat sikit. Ya sebenarnya sebab saya mula awal tu, sebenarnya pada asalnya saya ada kuliah duha. Tapi kuliah duha tu memandangkan akan dimulakan selepas daripada bulan Ramadan. Sebab tu saya tulis pukul 8 tu. Sebenarnya sebelum Ramadan kita ni, kuliah duha tu tak start lagi lah. Saya dimaklumkan pada AJK Masjid, katanya tak mula lagi. Tak apalah, jadi saya minta maaf lah di situ.
Baik. Jadi seperti biasa hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita, Kitab Musalli. Jadi hari ini kita sambung pada muka surat 7. Muka surat 7 dan ke-6 situ dan ke-6 suci ia daripada najis yang tadi dimaafkan. Oh tu dah lepas dah. Saat dia dalam yang ke-6 lagi ni. Dan dimaafkan tempat istinja. Situ. Dan dimaafkan tempat istinja. Pada perbahasan yang ke-6. Dan dimaafkan. Situ. Dan dimaafkan tempat istinja dengan umpama batu. Betul. Baris yang muka surat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris yang ke-8 daripada atas. Kalau kita jawi, baris yang ke-8 daripada atas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat kita jari muka surat 7. Dan dimaafkan tempat istinja dengan umpama batu. Ni nak cerita apa ni? Apa maksud dimaafkan ni? Ini kita duduk dalam pembincangan yang ke-6, iaitu pada masalah suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan. Asalnya gitu Asalnya suci ia seorang daripada hadas besar dan hadas kecil. Minta maaf. Suci ia daripada najis yang tiada dimaafkannya pada tubuhnya dan kainnya dan tempatnya. Yang dulu itu perbahasan kita gitu. Dan janganlah bersentuh suatu sebahagian daripada badannya dengan najis pada geraknya dan diamnya. Kalau bertempuh, kalau bergerak, kalau bersentuh, maka tiada sah semayang serta suatu daripadanya. Itu kita dah bahas. Atau ia menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis. Seperti tali. Macam ni kita dah bawa, minggu lepas kita dah bahas. Contoh, tali tu berhubung dengan najis. Ataupun kita kata sekarang ni, mic. Kalau orang jadi imam tu, kalau mic tu, kalau dia berhubung dengan najis, contoh berhubung dengan tai cicak. Ataupun tak kira lah, tali tu berhubung najis, kemudian kita pakai mic tu, itu dia katakan kita menanggung. Seperti dia kata tali yang berikat pada umpama anjing dan lainnya. Habis. Dan tiada mengapa jika berbetulan dengannya pada ketika bangunnya dan duduknya. Dia tak apa, kalau berbetulan tak apa. Contoh najis tu di hadapan kita. Kita semayang depan najis, di hadapan najis. Kalau tak kena di tempat kita tu, itu tidak mengapa. Sah semayang kita. Baik, ini perbahasan yang lain pula. Dan dimaafkan. Dan dimaafkan tempat istinja. Ini akan tempat istinja dengan umpama batu. Dia asalnya begini. Dia kena cakap begini. Dia kalau belajar bahasa Arab tu dia panggil idafat ma'tuf kepada ma'tufu alaih. Kalau orang belajar bahasa Arab dipanggil idafat ma'tuf kepada ma'tufu alaih. Maksudnya begini. Dimaafkan tempat istinja dengan batu dan umpamanya. Dia akan cakap gitu. Dimaafkan
tempat istinja dengan batu. Dengan batu dan umpamanya. Dia tulis itu, dimaafkan tempatnya dengan umpama batu. Apa maksud umpama batu? Yang ni, dimaafkan tempat istinja dengan batu dan umpamanya umpama batu. Seperti kayu dan sebagainya lah. Umpama batu tu, dimaafkan tu dia ada syarat-syarat dia. Itu kita dah bahas. Jadi, syarat istinja dengan batu umpamanya, iaitu suatu yang disediakan untuk istinja itu suatu yang keras. Ini syarat. Jadi, syarat-syarat istinja dengan batu dan umpamanya tu, ada perbahasannya. Yang pertama, tulis itu. Syarat-syarat istinja dengan batu dan umpamanya. Dia ada syarat dia. Dia tak sebut kat dalam kitab Musalli. Dalam kitab yang lain disebut syarat-syarat istinja dengan batu dan umpamanya. Yang pertama, suatu yang disediakan untuk istinja itu suatu yang keras. Mestilah benda tu benda keras. Satu. Yang kedua, suatu yang bersih. Mesti bersih. Keras lagi pula bersih. Ya betul. Yang ketiga, menghilangkan diri najis. Ini syarat dia. Syarat-syarat istinja dengan batu dan umpamanya. Dia ada 6 syarat semua. Syarat pertama, suatu yang disediakan untuk istinja itu suatu yang keras. Satu. Yang kedua, sesuatu yang bersih. Syarat dia mesti kena bersih. Batu ke, umpama batu tu kan bersih. Yang ketiga, menghilangkan daripada diri najis. Batu tu tak ada najis. Yang keempat, ni keempat. Bukan dari jenis makanan. Kena ingat nak istinja bukan dari segi jenis makanan. Seperti apa? Roti dan tulang dan sebagainya. Kalau tulang keras tak? Keras. Tapi benda yang dihormati, dia katakan makanan, tak boleh istinja dengan tulang. Roti tu dah keras sangat kan Ustaz? Orang tanya. Roti tu dah keras. Boleh tak nak buat istinja? Tak boleh. Sebab dia dari jenis makanan. Tak boleh kita istinja daripada jenis makanan. Tak boleh. Kalau kayu keras tak apa. Syarat dia bukan dari jenis makanan seperti roti, tulang dan sebagainya. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, bukan dari perkara yang dihormatikan. Contoh perkara yang dihormati ni benda-benda keras. Kita ambil lah benda makanan tulang tu jin lah. Dia syarat dia perkara yang dihormati. Dia perkara yang dihormati ni benda tu ada, kita tengok benda tu kata contoh tak ingat. Tapi kita mudah kata perkara tu bukan yang perkara yang dihormati. Maksudnya makanan salah satulah, salah satu benda makanan kan. Keras tak boleh, benda yang dihormati. Contoh kita kata apa lagi benda yang dihormati. Itu yang kelima. Yang keenam, bukan satu juzuk daripada hayawan yang berhubung dengan dia. Bukan satu juzuk. Bukan sebahagian daripada hayawan. Kita nak ambil daripada binatang. Kita buat pakaian pun dipanggil hormati lah. Tapi syarat dia nak kena keras kan. Kalau contoh kita ambil pakaian kita ke, kita istinja, tu tak boleh lah, benda yang dihormati. Contoh kita kata benda mati ni kain. Nak buat istinja tak boleh lah. Tapi syarat dia kena keras. Kena keras, benda keras. Kalau kain tu lembut. Yang keenam, bukan satu juzuk, bukan satu bahagian daripada hayawan yang berhubung dengannya. Syarat bukan daripada bahagian kulit binatang. Ya betul.
Satu juzuk daripada yang berhubung dengannya, dengan binatang. Tak boleh. Kulit binatang ke, tulang binatang ke, kepala binatang ke, kaki binatang ke, tak boleh buat istinja. Apa-apa perkara yang berhubung dengan binatang, tak boleh. Baju kulit kalau keras, dia betul. Itu pun benda yang mati. Itu syarat dia ada 6. Yang pertama, saya ulang balik. Syarat-syarat nak istinja tadi tu, dengan batu ataupun umpama batu. Yang pertama, mestilah dengan benda yang keras. Buku, benda yang mati betul. Terima kasih banyak Hajar Fauziah. Baru ingat, buku. Buku, benda keras juga. Buku, benda keras, kita buat istinja. Tak boleh. Sebab benda yang dihormati. Betul, tepat sekali. Baru teringat. Terima kasih banyak Hajar Fauziah Muhammad Johari. Terima kasih banyak. Baru teringat. Buku. Itu dia. Pen. Kita ambil pen benda keras. Lepas tu kita nak ni. Tak boleh. Istinja. Sebab itu benda yang dihormati ni maksud benda yang kita buat guna. Benda yang dihormati ni benda yang kita boleh buat guna. Tu dia. Tengok ada midak. Ajar tak midak. Daun bukan keras. Kalau daun keras pun tak boleh. Dia kalau benda yang mati, daun tu tengok kalau keras macam mana. Kalau biasa daun dia tak keras, tak boleh buat. Dia syarat, tengok syarat pertama. Suatu yang keras. Dia nak keras, bertokol. Lepas tu bersih. Lepas tu tidak ada najis. Bukan segi makanan, benda yang mati, tengok daun. Daun ni bukan benda yang mati lah. Tapi kalau keras tak apalah, kalau keras betul-betul. Situ. Habis. Alah, tulis pun tak boleh lah. Baik. Kemudian ulama bahas, adakah disyaratkan beristinja dengan 3 batu? Jadi ulama bahas, adakah kita disyaratkan, betul, gelas tempat buat minum, benda yang mati betul, gelas keras, betul. Asalnya benda yang mati lah, benda kata, dia umum. Baik, ulama bahas, adakah disyaratkan istinja tu dengan 3 batu? Itu dia. Baik, kalau orang tanya istinja tu dengan berapa batu Ustaz? 1 ke 2 ke 3? Dalam mazhab Syafi'i kita dia bahas. Ulama Syafi'i dan juga ulama Hanabilah, mereka berpendapat wajib istinja dengan 3 biji batu ataupun, ada atau, wajib istinja dengan 3 biji batu ataupun 3 bucu anak batu. Contoh mana sekejap? Ada benda bertokol tak? Contohlah ni. Kita anggap ni batu lah. Contoh ni batu lah. Ni contoh. Jadi syaratnya salah satu. Katakan batu tu batu besar. Syaratnya kalau batu tu 3 batu pun boleh ataupun 3 bucu batu. Contoh kata ni batu. Ni batu. Contoh kita dah select kat sini 1. Lepas tu depan 1. Lepas tu belakang 1. Tu tak apa. 3 bucu. Tak apa. Tak apa. Contoh depan, belakang, di bawah ke. Belakang, depan, bawah ke boleh. Syaratnya 3 bucu. 3 bucu batu. Syaratnya 3 bucu. Dia salah satu. 3 biji batu ataupun 3 bucu batu. Ya betul. 3 bucu ni contoh macam ni lah. Kata-kata ni batu. Depan, belakang, tepi. Contohlah. Tapi jangan tempat yang sama. Tempat yang lain-lain. Tapi biasa batu besar lah. Batu besar. Ini kita belajar. Ni bukan kata ustaz. Kita tak buat. Ustaz kita guna air. Betul. Tapi ni dia panggil amrun apa? Dia panggil amrun ta'abudi. Pekerjaan yang disuruh semata-mata tu beribadat pada Allah Ta'ala. Dia panggil amrun ta'abudi. Kita mengikut perintah Allah Ta'ala. Walaupun kita kata kita tak praktikal, tapi
kalau disunatkan kita tu buat sekali seumur hidup. Tak apa dah. Tapi afdalnya kita buat kedua-duanya. Kita istinja dengan batu. Kemudian kita basuh dengan air. Tu dia okay, habis. Jadi habis itu dipanggil istinja dengan batu. Jadi ada perbahasan situ Habis. Baik, kemudian kita pergi lagi Dan sedikit darah. Dan sedikit darah. Yakni dimaafkan dengan sedikit dengan sedikit darah. Betul. Kemarau nanti kena sedialah. Dan dengan sedikit darah. Tulis itu. Dobit situ. Apa maksud dengan sedikit darah? Tulis itu. Sedikit darah yakni darah orang lain ataupun darah yang bercerai daripada orang lain. Tak kira. Darah orang lain ke? Tak kira. Tapi syaratnya dimakan darah yang sedikit. Baik, ulama bahas lagi. Sedikit tu macam mana? Tu dia. Macam mana yang dia katakan sedikit darah? Kata ulama, darah itu jika binatang yang tiada mengalir darahnya, seperti pijat, kutu umpamanya, maka dimaafkan sedikit daripadanya pada pakaian, badan kerana kesukaran memeliharakannya. Akan tetapi jika binatang yang mengalir darah selain pada anjing dan babi, maka padanya 3 pendapat. Macam mana dia katakan dimaafkan sedikit? Sedikit ni, waktu saya belajar dulu, dia dobit seperti biji padi. Biasa tengok tak? Ataupun kita kata seperti biji sawi. Biji sawi, kalau titik macam tu, kalau sebesar biji sawi ataupun sebesar biji padi, biji padi, itu dikata dimaafkan. Sebesar biji sawi. Baik, ulama bahas. Selain daripada anjing dan babi, maka padanya 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Dimaafkan sedikit, iaitu pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya. Yang kedua, tiada dimaafkan sedikitnya dan banyaknya. Ini ada khilaf. Ada kata setengah tu sedikit dan banyak tu tak ada, tak dimaafkan. Dimaafkan kadar yang kurang dari tapak tangan. Tidak dimaafkan yang lebih darinya. Kalau tapak tangan besar. Nampak tak? Tapak tangan besar. Kadar yang kurang dari tapak tangan. Maksudnya, kalau darah banyak tumpuk ni, memang kita kata itu najis lah sebab darah banyak. Tapi yang waktu saya mengaji tu, darah yang sedikit tu seperti sebesar biji sawi, sebesar biji padi, itu dimaafkan. Habis itu. Kalau darah yang kita tak nampak dengan mata kepala kita, seperti darah pijat. Besar kuku besar. Kalau besar kuku besar, darah banyak tu. Dia sebesar biji sawi dengan sebesar biji padi. 5 sen pun besar lagi tu. Ala kuliah tu ada ni lah. Kalau dia kata darah, jika binatang yang tidak mengalir darah seperti pijat,
kutu umpamanya, maka dimaafkan sedikit daripadanya pada pakaian. Kalau darah tak mengalir tak apalah. Kalau di mesin pun besar je besar juga di mesin tu. Kalau ada nyamuk, ya betul. Kalau ada nyamuk sikit titik tu tak apa. Ala kuliah tu dimaafkan tu. Kalau kita kata pada adat kita kata ni darah ni, tu ni darah banyak ni. Tu tak dimaafkan lah. Ni darah banyak ni. Kalau ni sikit je. Kalau kita kata masuk bilangan sikit. Bila sebut kata darah sikit je, itu dimaafkan. Guru waktu dobek dulu ngaji dengan Baba Mukhtar Dala, dia kata sebesar biji sawi dengan sebesar biji padi. Biji padi. Tu dimaafkan lah. Itu yang waktu mengaji dululah. Kata Baba Mukhtar. Habis. Dan tahi lalat. Tahi lalat. Dan tahi lalat. Dia nak dobit tadi boleh? Peta dia besar mana tadi? Sebesar biji padi ataupun sebutir beras. Baik, saya tengok beras. Sebutir beras. Tu dia. Sebutir beras. Kita panggil sebutir beras kan? Kita panggil apa bahasa Melayu kita? Kalau dulu dobit dulu bahasa petani dia kata sebutir beras. Kalau beras tu panjang-panjang tu tak apalah. Darah banyak tu tak apa, dimaafkan. Kita panggil apa? Sebutir beras ke? Bahasa kita panggil apa? Sebutir beras. Kan beras kan banyak. Betul ada satu tu. Bukan sebiji beras. Kalau petani panggil sebutir beras. Sebutir beras tu dimaafkan. Tu peta dia. Itu kaedah dia. Sebutir beras juga. Sama kalau petani sama. Sebutir beras dia sama. Itu khilaf itu sebesar tapak tangan tu dimaafkan. Sebab dia itu pendapat tu dia dimaafkan kadar yang kurang daripada tapak tangan. Kadar yang kurang. Kalau tapak tangan kurang ni besar ni, tapi tu ada khilaf. Tak apalah, kita ambil yang muktamad. Sebiji beras, sebutir beras. Haji Kamal Zaman pakai sebiji beras. Haji Kamal Zaman guna sebiji beras. Kena tengok bahasa lah tu. Tapi saya mengaji dulu dobit dia kata petanya ialah sebutir beras dan atau padi, sebutir padi. Tu waktu mengaji dengan Om Tani dululah. Waktu mengaji dengan Tok Guru Tani, dia suruh dobit sebutir beras dan sebutir padi. Sebiji untuk sebuah, betul. Besar tapak tangan tu pacat. Tu besar sangat. Tu dah kata dibilang kata darah dah tu. Habis. Dan tahi lalat. Tahi lalat. Tahi lalat ni iaitu najis yang lekat di kakinya, bukan lalat berak di pakaian atau bukan daripada kelopokkan di pakaian dan lain-lain. Ni tahi lalat ni maksudnya apa? Tahi lalat ni di sini iaitu najis yang lekat di kaki. Betul. Selain daripada anjing dan babi. Kalau anjing babi maklum dah, ke sikit ke besar ke, itu dah najis dah. Biji sawi atau seperti mana untuk haiwan yang darah dia mengalir selain daripada anjing dan babi. Betul, tepat sekali. Betul ajar rayu. Saya sebut tadi dalam kitab. Baik, tengok. Jadi yang masalah tahi lalat ni dimaafkan tu maksudnya apa? Dimaafkan tempat istinja tu dengan umpama batu. Ini lagi pula. Dimaafkan tu tempat istinja tu pada tahi lalat. Tu dia. Dimaafkan dengan tahi lalat. Tahi lalat di sini ni maksudnya bukan tahi lalat kita basuh baju tu berendam lama keluar tahi lalat, bukan itu. Takut faham yang tu. Tahi lalat ni tahi lalat betul-betul lah. Biasa tengok tahi lalat.
Dia macam warna putih sikit. Tak lalat. Kecil je. Tu tak apa, dimaafkan. Maksudnya dimaafkan sedikit daripada tak lalat dengan sekiranya tiada dapat oleh mata. Maksudnya kita tak nampak dengan mata. Kena tengoklah. Tapi biasa tak nampak dengan mata. Dia kecil je. Kecil sangat, halus. Dia ada putih-putih macam telur tu. Kita duduk dalam kehidupan ni kena tengok ajar rayu. Tengok tak lalat rupa lagu mana. Benda-benda tu kita kata, alah bukan ada kepentingan aku pun. Memang tak ada kepentingan. Tapi kita duduk dalam dunia ni, semua kita kena kenal. Semua benda kita kena kenal. Jadi bila kita kenal tu, kita nak tahu. Lebih-lebih lagi bersangkut paut dengan hukum. Darah dari haiwan yang mengalir ke atau tidak mengalir ke Ustaz? Dah sebut tadi dah. Darah dari haiwan yang mengalir. Kalau mengalir darah, kalau tak mengalir tu tak ada bahas lah. Tak nampak. Kalau yang tak mengalir tadi, seperti pijat. Kalau sedikit dimaafkan. Telur lalat. Dia nak kata telur lalat tak juga, tapi itu tak lalat. Ada juga dia macam telur lalat putih kan. Dia ada macam tu juga. Tak lalat tu. Kecil je, nipis, kecil sangat. Itu dimaafkan kalau sedikit kena. Tapi kena ingat, kalaulah itu kalau kita kata dimaafkan sedikit daripada tak lalat tu, dengan sekiranya kalau kita tak nampak dengan mata kita. Kalau kita nampak, lagu mana? Ya, betul-betul. Betul. Kak ini dia perhati dah tu. Dia makna kata dia perhati makanan tu. Nampak je Rayu. Nampak? Kak ini dia perhati makan. Dia nak makan, dia perhati, dia tengok. Maksudnya orang cemak tu. Maknanya dia jenis kalau makan tu tengok perhati. Baguslah. Sebab tu kaedah kita dalam bahasa Arab, at-ta'ammulu fil asya' aslun fi idrakiha kulliha. Itu kaedah. Kaedah akliyah. Kaedah akal, at-ta'ammulu fil asya' aslun aslun fi idrakiha kulliha. Kita perhatikan di dalam sesuatu perkara, tak kira perkara apa kita perhati sekalipun, kita ta'ammul. Kita perhatikan dengan sesuatu perkara, itu asal untuk mendapatkan sesuatu perkara itu secara keseluruhannya. At-ta'ammulu fil asya'i aslun fi idrakiha kulliha. Asal kita nak kita perhatikan di atas sesuatu perkara itu ialah asal untuk kita mendapatkan perkara itu secara keseluruhannya. Kita gelak tu nak kentut makanan kita. Hajar Rana pernah tengok? Tahi lalat. Dia terlalat pun lebih kurang macam telur juga. Lebih kurang. Tahi dia lebih kurang macam telurnya. Tapi nak cerita apa di sini? Nak cerita kata, dimaafkan sedikit tahi lalat tu dengan sekira-kiranya tiada dapat dilihat oleh mata kita. Contoh tahi lalat tu hinggap kat kita sekarang. Tapi tak nampak pun tahi lalat tu. Maka itu dimaafkan. Contoh kita semayang tu tempat banyak lalat. Contoh kita semayang tu banyak, kita semayang tu kawasan tu banyak lalat. Kita pun semayang, aku takut bersungguh kalau berak tak lalat ni. Kata dia, kalau tak nampak dengan mata kita, maka itu dimaafkan. Tapi kena ingat, jika dapat dilihatkan dengan mata, kalau dapat dengan mata, nampak lalat, tak lalat. Maka tidak dimaafkan tanpa khilaf ulama. Dengar tu, ajar rayu. Maka, jika didapatkan dilihat dengan mata,
Kalau nampak tengok dengan mata, nampak tak lalat. Nampak. Maka tidak dimaafkan tanpa khilaf ulama. Tidak ada khilaf ulama dah. Semua kata batal. Dia kata najis. Tak dimaafkan dah. Kalau nampak mata kita lah. Tapi kalau nampak mata kita, depan mata kita, tapi kita tak semayang, tak apa. Kita buang lalat-lalat tu. Tak ada masalah apa. Ni masalah pada ketika semayang ke, kita buat ibadat dan sebagainya lah. Tu dia. Tak ada khilaf ulama. Kata Imam Al-Baghawi, hukumnya seperti hukum darah kutu, anjing. Kerana itu adalah umum balwa yang sukar dan payah untuk memeliharakannya. Ini adalah pendapat yang sahih. Tu dia. Pendapat yang sahih, hukum darah tadi tu, darah pula dah. Hukum tai lalat tadi tu, hukum tai lalat tadi tu seperti darah kutu anjing. Darah kutu anjing. Bukan kutu daripada anjing. Dia istilah nama kutu anjing. Saya pun tak tahu dia benda ulat. Bukan ulat Kutu lah kutu. Tapi kutu anjing. Kutu anjing ni dia ada berak dia. Bukan kutu daripada anjing. Kena faham ni. Kutu anjing ni sejenis kutu. Dia ada berak dia. Itu kata Imam Baghawi dimaafkan kerana itu umum balwa. Contohlah kita semayang. Lebih kurang lah kutu babi, kutu anjing. Lebih kurang. Dia kata itu dibalwakan, diumum dibalwakan kerana sukar dan payah untuk kita pelihara. Contoh kalau kucing kita bela. Susah kita nak jaga buru dia. Tapi kita dah buang lah. Itu dimaafkan. Seperti bulu kucing. Kita dah bahas sebelum ni bulu kucing. Dalam kitab I'anatul Talibin, kalau bulu kucing tu kita nampak, contoh kita banyak bela kucing. Itu dimaafkan bagi orang yang bela dia sebab apa? Kerana amat sukar untuk buang bulu kucing tu kerana banyak sangat. Itu bagi orang yang pelihara kucing. Kalau orang yang orang yang tak ada bela kucing, tapi dia kena bulu lekat dekat tu, dia kena hilangkan. Dia kena bersihkan. Kerana tak sah semayang kita pakaian kita tu. Duduk dalam telinga habis. Nak basuh perlu gosok kuat dengan sabun. Ni ampayan. Taik dia lah. Najis dia tu taik lalat. Taik lalat. Kalau kita nampak tu kena buang lah. Kena buang. Habis. Tapi kalau lalat banyak sangat, itu dikata umum balwa. Mana umum yang dibalakan, dimaafkan juga. Kata Imam Al-Baghawi, dia kata ini pendapat yang sahih. Boleh kita ambil. Boleh kita ambil. Habis. Kemudian dan tanah jalan raya yang najis. Dan tanah jalan raya yang najis, iaitu tanah kering atau basah di jalan lalu orang ramai terus ke sana kemari. Maksudnya apa? Tanah jalan raya ni. Tanah jalan raya yang ada najis. Tapi dimaafkan. Dimaafkan. Dia nak sebab darah pijat tu dia tak nampak darah dia. Darah pijat tu tak nampak. Kalau tak nampak dengan mata tu dimaafkan. Walaupun ada sedikit pun dimaafkan. Dia tak samalah. Dia tak sama tu sebab dah kutu babi tu dia ada berak dia sebagainya. Nyamuk kita tak nampak berak dia lagu mana. Pijat ni negara kita ni kurang. Waktu saya duduk kat Mesir penuh dengan pijat. Musim sejuk ni banyak pijat. Saya tak pastilah kalau negara orang putih pijat. Tapi di negara Mesir, pijat sangat banyak. Boleh kumpul satu botol penuh pijat. Musim sejuk banyak pijat.
Gatal sangat. Kalau dia gigit kita tu, dia gatal. Tapi dia boleh mengeluarkan darah. Pijat Pijat ni boleh mengeluarkan darah. Saya tak pasti kat Malaysia ni pijat ada. Saya pun tak pasti jumpa lagi pijat. Pijat ni suka duduk kat dalam selimut. Selimut tebal-tebal. Ya, ada juga kat asrama ada juga. Dia suka duduk. Tapi dekat Mesir, pijat ni dia banyak pada ketika musim sejuk. Dia suka menyorok. Pijat dia tak sama dengan pijat sini Malaysia dia mungkin tak banyak Ubat pijat ni senang dia letak buah timikai. Nanti dia pergi datang kat situ. Dia betul disak darah. Gatal. Kalau ni kena gatal. Saya kena pijat ni bukan dekat Malaysia. Saya kena pijat dekat Mesir. Dekat Egypt. Dekat sini tak kenal. Sebab mungkin tak pernah kena kan. Dekat sana tu tengah-tengah semayang tu, kadang-kadang dia nyorok kat sini. Kawan saya dia ambil pijat tu, dia bela. Bukan bela. Dia kumpul satu botol penuh. Dekat satu botol kaca tu penuh. Betul. Tahun tu banyak Ustaz. Ya, tahun 17 mungkin. Ya betul, pijat suka temikai. Betul. Tu ubat dia pijat ni suka temikai, dia pergi situlah. Sebab dekat Mesir ni temikai ni besar-besar, panjang. Besar-besar. Ya betul, Mesir kotor betul. Tak dinafikan Mesir kotor. Mesir di kotor memang betul, memang banyak. Sebab dia kotor satu. Lepas tu tempat dia tu tempat bangunan lama. Pijat ni suka bangunan-bangunan lama. Kadang tak kotor pun, tapi bangunan lama. Berdebu-debu kadang dia punya dinding debu lama. Dia tak kotor tapi yelah, pijat kan. Katil lama, macam-macam lah. Kadang macam kalau kita sewa rumah, yelah saya duduk sana rumah sewa kan. Saya tak duduk asrama sana. Ya first year waktu datang tu mula-mula sekejap lah duduk asrama pun 2-3 bulan. Lepas tu saya duduk luar. Duduk rumah sewa, Allah, pijat banyak. Tengah-tengah semayang pijat duduk main dekat sini. Pijat. Dekat atas bahu duduk pijat duduk main. Tapi tak boleh picit lah. Kalau picit kan keluar darah kan, batal semayang. Tu banyak pijat ni gatal sungguh. Dia pandai menyorok. Dia macam cerdik juga dapat pijat ni. Dia tengok ni pijat dia pandai menyorok tu. Dia dah ketik kita, dia lari slow, dia lari. Bila kita nak ambil dia, cepat-cepat dia lari. Kadang ternampak ni, dia tak lari lagi. Kita ikut dia, kita pegang dia lari cepat-cepat. Pijat isap darah. Dia sangat gatal. Lebih gatal daripada nyamuk lagi. Habis. Tak ada apa pun duduk Mesir, saya duduk Mesir 6 tahun di sana. 6 tahun boleh duduk jugalah. Saya fikir kata nak belajar je lah. Kalau fikir tak belajar, tak pergi Mesir. Tu je lah. Kalau fikir kata tempat kita cantik lagi. Baik, habis. Jadi, dan tanah jalan raya yang najis. Tapi dia kait pula. Dimaafkan tanah jalan raya yang najis yang sukar kita jaga. Dia gini. Dimaafkan tanah jalan raya tu yang najis yang sukar kita jaga. Contoh, tanah jalan raya ni kita tak tahu kata ada najis tak najis. Tapi tanah jalan raya ni kalau susah kita nak jaga, contoh memang kita pergi kat luar, kita jalan kena kat seluar kita tak tahu. Itu dimaafkan. Sebab apa? Yang suka kita nak jaga. Itu sebut dalam kitab Munir Muhtaj. Dimaafkan tanah jalan raya yang najis yang suka kita nak jaga. Itu dimaafkan. Dia memang pijat, dia memang cerdik sikit lah. Kadang-kadang dia makan sama dia. Bila duduk letak dalam botol tu, sama-sama dia makan. Kawan saya lah. Dia duduk bela pijat. Penuh botol tu, pijat. Tak mati pijat. Saya tak bela lah pijat ni. Habis.
Dimaafkan tanah jalan raya yang diyakinkan hanya kerana manusia itu tidak sunyi dari berhamburan pada hajat-hajat mereka. Kena ingat. Dia tanah jalan raya ni kadang-kadang kita tak boleh nak elak. Itu dimaafkan. Kadang-kadang kita tak, yalah, kita bercampur dengan orang ramai. Apabila bercampur dengan orang ramai, maka itu dimaafkan. Dimaafkan tu sebab apa? Kita tahu kata, najis ni tak tahu dekat jalan raya banyak ke tak sikit. Ni tengok, bagi cantik soalan. Kalau jubah agak labuh, kadang terjejak hingga terkena jalan raya, dimaafkan juga. Ni kita kata ni. Dia kalau jubah agak labuh tu kita maklum dah. Itu kalau, sebab tu jubah pun dia kena angkat juga. Ni masalah, jubah tak labuh mana. Tapi dengan sebab kita berjalan tu, contoh, terkena tanah jalan raya, contoh terpecik ke dan sebagainya. Kita tak tahu, itu dimaafkan. Adapun jubah yang labuh, ni confirm kena lah ni. Sebab tu kalau orang perempuan ke orang lelaki jangan pakai jubah labuh sangat. Jangan pakai labuh sangat. Sebab kita lalu kat jalan raya, bagi orang tu jubah tu, masjid tu tak apa. Tapi masjid kita tak tahu, jalan raya kita tak tahu. Itu dimaafkan. Adapun jubah tu kita dah tahu dah melerik, dah kena ke sepanjang jalan raya tu, kita nak pergi kerja, orang kerja pejabat lah cerita ni. Pergi kerja melerik dah kena. Tu kena hati-hati lah tu. Kena hati-hati. Itu kena hati-hati tu. Tak boleh buat itu confirm dah tu. Ya, takat buku lali tak apa, okey. Tu nice kalau takat buku lali tu okey, nice lah tu. Tu cantik lah tu. Ni masalah yang kita tak boleh nak jaga. Kita kain kita dah okey dah. Tapi bila dah kata okey, bila kita kata okey, tiba mengecik dah sebagainya. Ataupun tiba-tiba kain kita terseret. Contoh, terseret. Dengan sebab kita tak perasan. Tu tak apa, dimaafkan. Adapun kain kita memang dah labuh mula lagi dah. Tu masalah lah tu. Tu sengaja betul. Janora. Itu dah sengaja dah. Itu tak dimaafkan lah. Sebab itu sengaja. Dia bukan dengan sebab perbuatan. Fa'lul fa'il. Orang Arab tak usah nak kira dengan orang Arab. Orang Arab ni Allah. Saya ni suka jumpa orang Arab bukan apa. Kita lucu tengok dia. Orang Arab ni lucu. Semayang mudah-mudah je. Orang Arab. Biasa ni lagu tu. Wallahualam. Wallahualam mazhab mana wallahualam lah. Kadang-kadang kita masbuk pun, dia kata kita tak ikut imam. Kadang-kadang kita orang muafiq, dia kata kita tak ikut imam. Orang Arab ni banyak-banyak PA. Minta maaf kalau ada orang yang dengar ni ada keturunan Arab. Saya tak kata orang Arab, tapi nak cerita kata orang Arab tu dia buat mudah-mudah. Boleh jadi mazhab mana saya tak pastilah. Tapi kena ingatlah, kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kena jagalah benda ni. Dia orang Arab tu jenis lagu tu. Tapi tak tahulah mazhab mana kan. Bukan Masjid Haram ni, Mesir banyak. Mesir Arab pakai jubah labuh. Ni jenis Arab lelaki bukan perempuan. Lelaki. Perempuan okey pula. Ada juga perempuan yang pakai labuh juga. Tapi nak cerita kata Arab ni dia bermudah-mudah. Ikut dan je. Sebab tu dia tak bercemat sangat lah. Kalau syekh tu tak apalah. Ni cerita Arab biasa. Dulu kalau pergi dekat piramid saya lah. Saya piramid tak suka pergi. Tapi kadang ada orang minta bawa pergi. Jadi saya tolong bawa pergi tu Arab. Dia pakai serban. Pakai jubah. Kalau orang tak kenal ingat syekh Arab. Bukan syekh Arab. Dia tu penjaga unta. Penjaga unta. Arab memang dia suka pakai jubah. Itu tradisi adat dia pakaian jubah. Betul. Hikmah dia betul. Ya, Arab ni dia tradisi dia banyak pakai jubah. Jilbab. Bahasa Arab panggil jilbab. 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 Bahasa Arab panggil jilbab. Tu Arab, Allah Allah. Macam-macam Arab PN dia. Habis. Tu tanah jalan raya yang najis. Tunggu ingat Dan darah tuma dan kutu anjing.
Darah tumah ni apa dia? Tulis tumah ni kutu. Tumah ni kutu Yelah. Orang Arab ni pakai jubah ni semua cantik. Kenalah dia dengan dia ni orang Arab. Orang Arab ni pakai jubah, orang perempuan ke, orang lelaki ke, nampak serba cantik. Hak perempuan cantik, hak lelaki handsome. Kenalah dengan tradisi dia. Kena dengan tuan dia pula dah. Cantik kena dengan cantik, kena pula dah. Arab. Arab. Tu dia. Lepas tu Arab tu dia sesuai lah dengan tradisi dia. Kita baju kurung, baju Melayu, tu tradisi kita. Pakaian kita pergi semayang masjid, kain pelekat, baju Melayu. Kita orang kita kain pelekat, baju kurung. Kain pelekat, baju kurung tak. Kain pelekat, baju Melayu. Tu tradisi, tak ada masalah apa Baik. Dan tumah ni, dan darah tumah. Darah tumah ni darah kutu. Dimaafkan darah tumah dan kutu anjing. Jika diambilkan kutu anjing umpamanya lalu membunuhkannya pada pakaiannya atau badannya atau di antara dua jarinya, lalu bergelumut dengannya. Dia gini, kalau darah kutu itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Sehingga kan kata ulama, kalau kita bunuh dia pada pakaian kita atau badan kita atau di antara dua jari, contoh kita picit, lalu bergelomak dengannya, kata Imam Al-Mutawalli, jika banyak tiada dimaafkan daripadanya. Ni maklum. Kalau banyak tu maklum tak dimaafkan. Kalau sedikit dimaafkan. Tapi kalau darah kutu anjing pada tangan bajunya lalu ia bersolat dengannya, jika banyak tak sah semayang. Ala kulli hal, nak cerita kata, darah bagi tumah dan kutu anjing, kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tak dimaafkan. Tu dia cerita dia. Kalau orang tanya, Ustaz, darah sedikit tu macam mana? Seperti sebutir biji beras dan juga biji padi. Tadi. Hukum tarik lalat. Ni kutu anjing. Tengok kitab tu Ajar Rayu. Dia kata lain tarik lalat tadi lain. Tarik lalat tadi dimakan sedikit daripada tahi lalat, bukan darah. Tahi lain, darah lain. Dia tarik lalat, kalau kita tak nampak dengan mata kita, itu dimaafkan. Kalau tahi lalat yang nampak depan mata kita, yang itu tak dimaafkan. Hajar Rahayu dah confuse. Darah dengan tahi itu berlainan. Ni darah tumah ni, darah kutu dan kutu anjing, itu dimaafkan kalau sedikit darah dia. Kalau banyak tak dimaafkan. Kata kutu ini menyebabkan batal semayang. Tak apa. Cuba tengok kitab elok. Ya, kata Piramli, kutu babi itu menyebabkan batal semayang. Kalau darah tu, tengoklah. Darah macam mana, kalau sikit tak apa. Dia cerita-cerita orang dulu ni ada juga faedah dia. Kadang ada juga yang tak ni juga. Ada juga yang betul pun ada, yang tak betul pun ada. Dia kutu babi ni, contoh kita kata macam tadilah. Kita kata dimaafkan kalau tahi dia. Kalau sedikit tak apalah, kalau banyak tu tak dimaafkan. Tapi kalau sedikit, kalau nampak depan mata, tu maklum. Kalau nampak depan mata kita tahi lalat, ada kat pakai kita, itu tak dimaafkan. Itu maksudnya. Dan darah bisul.
Dan nanah pun sama jugalah. Ni. Tengok. Dan darah bisul. Ni apabila lekat di tempat dia. Darah bisul terlekat tempat. Nadia Ahmad. Jadi kalau cerita kata darah bisul. Darah bisul ni, yang ni apabila lekat di tempat dia. Darah bisul terlekat tempat tu. Kalau banyak tu maklum. Dia nak cerita kata kalau benda sedikit tu tak apa. Dan nanah. Dan danur. Danur ni apa? Tulis itu luka. Luka. Air bayam buruk, dia kata. Danur ni dalam kitab Jawi ditulis air bayam buruk ataupun luka. Siapa tak tahu air bayam buruk. Mungkin nama istilah. Waktu ngaji tu dia kata air bayam buruk ataupun luka. Luka tu kita faham lah. Sama je, tapi air bayam buruk. Macam mana air bayam buruk? Ini bahasa orang dulu. Danur. Danur. Nanah begitu juga. Dan air kuman yang ada baginya baunya. Air kuman. Air kuman Air kuman ni dimaafkan sedikit daripada darah bisu, nanah, air danur dan air kuman. Hukum darah atau nanah yang keluar dari jerawat seperti hukum darah kutu anjing. Kalau jerawat pun begitu juga. Danur luka betul. Jadi semua nak cerita kata kalau sedikit darah bisul, sedikit nanah, sedikit air danur dan air kuman. Air kuman ni dia bau busuk. Yalah air kuman kan contoh kita kalau kita picit kan. Contoh dia dah air kuman ni biasanya dia dah lama. Lepas tu kalau kita picit dia keluar air dia. Air tu busuk. Dia panggil air kuman. Lepas tu dia kata dan air kuman yang ada baginya air kuman tu baunya. Dia ada bau, air kuman tu ada bau. Sebaya. Betul. Sebaya dah. Air bayar buruk. Air bisa, ya betul tepat. Bahasa kita air bisa. Kalau sedikit tak apa, ajar ukhti. Yang ceritanya banyak. Dia kalau air kuman ni dipanggil air apa? Air bisa. Kalau sedikit itu dimaafkan, ajar ukhti. Kalau banyak tak dimaafkan. Air bisa betul. Ajar ukhti dia berbau. Dia berbau Nak kata bau busuk tak juga, tapi ada bau lah. Ada bau. Orang Kelantan panggil sebaya. Air bayar. Air bayar buruk. Kalau petani panggil. Air bayar buruk. Bayar buruk, bayar buruk. Habis. Dan jikalau sembahyang ia seorang dengan najis yang tiada dimaafkan daripadanya. Ni tak dimaafkan. Macam mana ni? Dan jikalau sembahyang ia seorang dengan najis. Najis mana? Yang tiada dimaafkan. Ni tengok. Yang tiada dimaafkan daripadanya. Daripada najis. Apa najis yang tak dimaafkan? Dia ada sebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. First time dengar perkataan ni. Tengok Kak Nur orang Kelantan pun dia tak tahu sembahyang tu apa. Allah Akbar. Orang Kelantan sendiri pun tak pernah dengar. Sebab orang Kelantan dah duduk dekat KL. Dah duduk kat KL tak pernah dengar lah. Tu dia. Baik. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj kata Imam Ibn Hajar,
Jikalau semayangnya dengan najis yang tadi dimaafkan, tu macam mana? Jika bersolat seorang dengan najis yang tiada dimaafkannya pada pakaiannya. Contoh najis tak dimaafkan, banyaklah. Dia kata bersolat seorang dengan najis yang tiada dimaafkannya. Contoh darah tu banyak ke? Pada pakaiannya, badannya, tempatnya. Serta tiada mengetahuinya najis. Dia tak tahu kata dia najis. Ketika takbiratul ihram, kemudian setelah selesainya, ia mengetahui yang demikian itu. Wajib diqada akan solatnya pada kaul jadid. Macam mana ni? Ni nak bagi contoh. Contoh kita tak tahu kata darah tu ada dalam najis yang dimaafkan tu ada kat pakaian kita. Kita tak tahu. Kemudian kita kata Allahu Akbar, kata takbir. Lepas habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok. Apa ada darah banyak ni? Dekat kaki aku ni. Contoh. Banyak ni tak dimaaf ni. Dalam kitab Imam Ibn Hajar, Tuhfatul Muhtaj. Ibn Hajar kita dah beritahu Ibn Hajar Al-Haytami. Wajib diqadakkan solatnya pada kaul yang jadid. Pada kaul jadid bagi Imam Syafi'i di Mesir. Betul, wajib kena ulang solat balik. Wajib tu lepas tu lah. Masih dalam solat waktu kan je lah. Wajib kena qadak balik lah. Semayang kita tadi tak dikira, maka wajib kena qadak. Tengok. Kata Khatib Asy-Syarbini, ada khilaf, tengok. Kerana tidak dibilangkan dengan perbuatan yang dilakukannya itu kerana luput syaratnya. Dan tiada wajib diqadakkan pada qaul qadim kerana uzurnya. Ada khilaf. Tapi ada khilaf, tengok mana yang kita nak ambil mutamat. Apabila bertembung dengan kaul jadid dengan kaul qadim, maka kita ambil kaul jadid. Tu dia. Yelah, susah nak berhenti Jadi, kata Imam Syekh Khatib Syarbini, dia kata apa? Dia kata tak wajib qada. Orang kita kalau dengar ni, dia ambil ni dah. Orang kita dia mudah. Orang kita ni, Melayu kita ni, tak tahu nak kata apa. Kalau boleh, kalau buat ibadat tu, nak ambil paling ringan sekali. Kalau lah kata semayang tu, kalau adalah semayang subuh tu boleh 1 rakaat tu, kalau ada 1 rakaat, dia nak buat 1 rakaat. Kalau lah semayang tu boleh diberi pilihan, kalau ni kita kata kalau, tapi tak berlaku. Nak cerita orang Melayu kita. Kalau lah boleh diberi pilihan, semayang tu 4 rakaat boleh jadi 2 rakaat, mesti nak ambil 2 rakaat. Mesti nak ringan. Nak ringan, nak murah, nak diskaun. Itu betul. Itu memang sifat Melayu kita. Bukan saya kata kat orang, kita sendiri begitu juga. Nak beli barang, nak murah. Pandai pula nak kualiti. Lepas tu nak murah. Buat ibadat nak paling ringan sekali. Ni tengok ni nak dekat dah ni. Semain tarawih ni. Ni lepas ni sebelum nak cerita semain tarawih. Tarawih dalam mazhab Syafi'i 20 rakaat. Dalam muktamad, dalam mazhab Syafi'i muktamad 20 rakaat, tidak ada 8 rakaat. Saya alhamdulillah waktu saya daripada kecil lagi, alhamdulillah Allah Taala bagi Ni mungkin ketentuan Allah Taala. Saya semayang dekat Masjid Rahimah waktu kecil dulu, pada ketika umur 10 tahun. Masjid saya tu buat 20 rakaat sampai sekarang. Masjid Rahimah di Gombak, dekat tepi jalan highway Hajar Rahayu, mesti tahunya. Masjid Rahimah tepi highway, Masjid Warna Biru tepi highway. Itulah masjid saya waktu saya kecil. Alhamdulillah masjid tu buat 20 rakaat. Sebab ada imam dia dulu, imam orang dulu, dia buat 20 rakaat. Habis orang tanya, ustaz tak sah ke buat 8 rakaat ustaz? Bukan masalah tak sah. Bukan masalah tu.
Masalahnya 20 rakaat ni dalam mazhab kita muktamad mazhab Syafi'i. Tengok kitab-kitab mana pun semua 20 rakaat. Betul ke saya, alhamdulillah Allah Taala bagi peluang. Saya memang tiap-tiap tahun kita dapat buat 20 rakaat, alhamdulillah lah. Sebab tu saya malam saya tak buat kelas. Bila malam saya tak buat kelas, melainkan selepas habis 20 rakaat baru saya buat kelas. Jadi ini nak cerita kata kita dalam bab ibadat ni kita kena bersungguh-sungguh. Kena bersungguh. Ya, Masjid Geriuk betul. Masjid Geriuk betul. Masjid Geriuk, Masjid Rahimah. Alhamdulillah masjid tu sampai sekarang buat 20 rakaat. Jemaah dia pun bagus. Kalau pagi Jumaat buat surah Al-Insan dengan surah Sejadah. Alhamdulillah. Kadang saya jemaah situ, kadang bila imam tak ada, kadang nak imam pun kita buat dua-dua tu sekali. Surah Al-Insan, surah Sejadah. Tu Imam saya dah terkesan dengan tu. Alhamdulillah. Di pondok memang maklum. Kalau di pondok kena buat 20 rakaat. Sebab tu orang dulu, kalau Tok Guru Haji Saleh, Sik Kedah dulu, dia kata, mana afdal kita membaca ayat yang panjang dengan kita mengerjakan 8 rakaat dan kita mengerjakan 20 rakaat serta kita baca ayat pendek. Afdalnya kita buat 20 rakaat. Sebab itu yang dituntut dalam mazhab Syafi'i kita. Itu dituntut. Sebab itu kaum muktamad. 4 mazhab semua 20 rakaat, melainkan ada satu mazhab, tak silap saya mazhab Maliki 36 rakaat. Lagi banyak. 36 rakaat. Itu lebih lagi, tidak ada kurang. Tapi terpulang lah tuan-tuan, benda sunat kan. Tapi cumanya nak cerita kita ibadah Ramadan ni, bulan Ramadan kita buat yang ke? Boleh, tak ada masalah. Nak solat sunat duduk tak ada masalah. Kalau penat tak ada masalah. Nak duduk tak ada masalah. Sebab bulan Ramadan dituntut bagi kita untuk beribadah bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan setahun sekali. Itu sebab itulah saya kalau mengajar tu, kalau orang tanya bab, kalau tanya bab Ramadan ni, saya kena hurai lah. Saya tak boleh tipu. Terpulang lah. Tapi kalau mampu sekat mana, mampulah. Tapi bagi kita tu macam tu lah. Tok Guru Haji Hashim, dulu dia buat 20 rakaat daripada muda sampai ke tua. Dia kata dia pakai tongkat. Afdal 20 rakaat baca surah pendek. Ya Ustaz, dia gini. Baca 20 rakaat. Kita buat 20 rakaat dengan surah pendek, dengan semayang 8 rakaat dengan surah panjang. Mana yang afdal? Afdalnya iaitu 20 rakaat surah pendek. Tak apa. Siapa yang tak ni, mudah-mudahan kita bulan puasa ni dapat kita buat semayang 20 rakaat insya-Allah. Habis itu. Tu ilmu sikit saya nak kongsi pada tuan-tuan perempuan. Mungkin ada yang tak pernah dengar lagi. Sebab di surah biasanya 8 lah, begitulah. Sebab saya nak membimbing jemaah ni, nak bagi apa yang kita belajar dan apa yang tersebut dalam kitab mazhab Syafi'i kita. Sebab tu dulu kalau dalam surah, kalau kita baca surah pendek, kalau di pondok-pondok lah, 20 rakaat sekejap je habis dah. Pukul 10 suku habis dah. Pukul 10 habis dah. Sebab dia ambil daripada ayat Wadduha sampai ke bawah. Kalau kita kata Ustaz, pendek sangat Ustaz, tak apa, kita ambil ayat Quran. Tapi buat 20 rakaat tak ada masalah, boleh juga, tak ada masalah. Itu lagi bagus. Itu lagi bagus. Tu je. Habis. Jadi bukan kata 20 rakaat tu afdal bukan 20 rakaat itulah pendapat mazhab, 4 mazhab muktamadnya 20 rakaat. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba tengok dalam kitab fiqh mana-mana. Tidak ada 8 rakaat. Habis itu wallahu alam, tengok. Kemudian kita tengok sikit lagi. Dan jikalau semayangnya dengan najis yang tiada dimaafkan daripadanya. Jadi nak cerita kata tadi, kalau kita semayang tadi tu, kalau mengikut pendapat yang jadid, kaul jadid, memang kena baca dengan 3 juzuk ke sepanjang Ramadan. Itu pahala besar.
Tapi kita baca 30 juzuk tu bukan kata dalam semayang. Di luar semayang pun tak ada masalah. Ataupun kita ambil semayang sedikit dalam semayang, lepas tu kita sambung di luar semayang. Tak ada masalah, boleh buat. Boleh buat, tak ada masalah. Ya, perempuan elok solat di rumah kan Ustaz? Ya, betul. Afdal begitu. Afdal begitu. Di surau buat 8, nak sambung rumah boleh, tak ada masalah. Tapi syaratnya kita buat witir kat rumah lah. Tak payah buat witir dekat surau lah, tak apa. Lebih kurang, ya betul. Mazhab Maliki. Tak silap 36 Kalau saya salah tolong tegur lah. Tapi yang lain tu 20 rakaat tu semua mazhab. Baik, habis. Tengok. Dan jikalau semayang ia dengan najis yang tiada dimaafkan daripadanya dengan tiada mengetahui akan dia. Atau dengan lupa. Terlupa. Kemudian teringat. Ni tengok. Dia tak tahu ataupun dia dengan lupa. Kemudian, yakni kemudian daripada semayang, teringat akan dia akan seorang. Dia teringat. Nescaya wajib mengulangi akan dia akan semayang. Wajib mengulangi akan sembahyang. Itu dia. Habis itu. Sebab tu kalau di surau Bandar Baru Kelang, tempat ajar Nolia, Kak Lia punya, saya respect. Sebab surau tu 20 rakaat, bagus. Sebab apa? Sebab kebanyakan orang yang foreigner tu kebanyakan mazhab Hanafi. Saya cukup seronok semayang 20 rakaat dekat surau Bandar Baru Kelang. Walaupun jauh dulu lah, ni cerita dulu waktu kalau saya ada tazkirah. Sebab tu saya ambil tazkirah Ramadan hanya kepada tempat yang ada buat semayang 20 rakaat. Kalau tak buat 20 rakaat, saya tak pergi, bukan apa. Saya tak malah nak buat dekat rumah. Tambah lagi rakaat. Tapi saya suka semayang masjid lah. 20 rakaat ke surau tak kisahlah. Asalkan 20 rakaat. Sebab tu bulan puasa saya banyak relax. Saya banyak menghabiskan bulan Ramadan tu dengan ibadat lah. Ibadat-ibadat yang disuruh. Contoh Quran, baca Quran. Boleh, tak ada masalah. Habis solat tarawih boleh. Jemaah surau bagus. Tempat ajar aliyahnya. Kalau dengan tazkirah pun tak ada masalah. Saya kalau semayang 20 rakaat, Khairiyah bagus, 20. Dulu Khairiyah tak buat 20 rakaat. Dulu Masjid Khairiyah dia buat hanya 8. Kemudian dia buat 20 rakaat tu selepas 2-3 tahun, selepas daripada Babak A sepanjang datang, Tok Guru besar datang. Kemudian Tok Guru cerita tentang kata semayang tarawih ni 20 rakaat. Baru diorang semangat. Barulah Masjid Khairiyah tu semangat menjemput Babak Ispanjang, Babak Iskam. Sebab di Fatani memang kebanyakan, bukan kebanyakan, memang hampir keseluruhannya semua buat 20 rakaat di Fatani. Waktu duduk ke pondok dulu memang semua 20 rakaat. Habis itu. Sebab tu kita nak, kalau orang tanya kenapa saya tak boleh buat 8, boleh buat 8. Tapi bulan Ramadan ni nak menggalakkan kita menuntut semayang. Bersungguh-sungguh dalam semayang. Sebab semayang tarawih tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain melainkan bulan Ramadan sahaja. Sebab itulah kata betul, masjid wilayah bagus lah, masjid besar kan 20 rakaat. Sebab itulah kata Syekh Mahmud Said Mamduh, anak murid Syekh Sifadani di Mesir dulu, dia cukup marah. Sebab kebanyakan orang Mesir ni buat 8 rakaat. Ada 2-3 masjid saja di Mesir yang buat 20 rakaat. Masjid Al-Azhar, Masjid Salah Ja'fari dengan Masjid Sayyidina Husin. Lepas tu ada satu masjid lebih kurang jauh dari situ, hanya buat 20 rakaat. Syekh Mamduh ni dia seorang yang mutasyaddidin dan juga orang yang berpegang mazhab Syafi'i sungguh. Dia kata pada kami, aku ni orang ta'assub mazhab Syafi'i. Tak apa ta'assub. Sebab dia memang kita berpegang mazhab Syafi'i. Mazhab mana-mana pun semua 20 rakaat. Dia kata gitulah. Tapi dia kata orang Mesir ni bermudah-mudah. Bila Mesir ni buat 8 rakaat dah. Semayang sah. Tapi tidak ada dalam perbahasan ulama kata semayang tu 8 tu dibolehkan. Tak ada. Dalam mazhab Syafi'i kita muktamad begitu. Masjid Firdaus betul 20 rakaat. Alhamdulillah. Jadi saya nasihat saya gitulah. Tuan-tuan yang
berkemampuan nak sembahyang 20 rakaat, buatlah 20 rakaat. Kalau tak mampu nak baca panjang, baca pendek pun tak apa. Baca pendek pun tak apa. Sebab tu kalau di masjid-masjid sekarang ni, sebab tu Jaiz mengeluarkan kenyataan bahawanya semua masjid-masjid di Jaiz disuruh buat 20 rakaat. Ni Jaiz Jabatan Islam Selangor. Bagus, saya suka. Bagus kenyataan Jaiz begitu. Walaupun benda sunat kita tak ada paksaan, tapi kita nak tambahkan pahala kita di hari akhirat esok. Nak tambahkan pahala akhirat kita. Kadang-kadang ustaz, saya kerja ustaz. Ya, kerja betul. Tapi cuba kita fikir balik, ibadat kita bulan Ramadan hanya sekali je, setahun sekali. Letih macam mana kita tolong buatlah. Kalau kata kita letih, kita tidur dulu, bangun malam pun kita buat 20 rakaat. Baca surah pendek pun tak apa. Asalkan sempurna 20 rakaat tu. Sebab tu afdal walaupun kita baca sedikit, kita baca Quran tu pendek tapi 20 rakaat, itu lagi baik daripada kita buat 8 rakaat tapi baca panjang. InsyaAllah. Habis itu. Ni saya bagi tahu ni, saya suruh, saya minta, saya nasihat ni untuk diri saya sendirilah. Saya pun alhamdulillah, kita pun nak buat 20 rakaat alhamdulillah. Kita ikut tok guru kita dulu. Habis itu. Baik, kemudian syarat ketujuh meninggalkan berkata-kata. Ni panjang lagi ni perbahasan kita. Dah sampai masa dah. InsyaAllah nanti tersambung lagi insyaAllah. Ustaz buat solat waktu berbeza, jadi bila habis solat kita pergi masjid lain sambung lagi. Boleh, tak ada masalah. Asalkan kita tu buat 20 rakaat. Hajat ukhti, asalkan kita buat 20 rakaat, tak ada masalah pun. Nanti kalau orang kata alah benda sunat je. Ni orang Melayu kita ni. Ni nak melemahkan semangat. Orang Melayu kita nak melemahkan semangat kita. Alah, benda sunat tak payahlah nak buat isu. Orang Melayu kita lah ni. Orang Melayu kita kata, orang Melayu jenis orang Melayu ni, Allah. Kalau bab nak menjatuhkan orang senang. Orang Melayu kita. Alah ustaz, benda sunat je ustaz. Kita ambil buat 8 okey dah ustaz. Tak payah buat 20 pun tak apa. Terpulang lah. Ibarat dia, beginilah kita semayang. Alah, dalam semayang tak angkat takbir pun tak apa. Benda sunat je. Cuma kita beritahu kawan kita. Angkat takbir. Tak angkat takbir pun tak apa, benda sunat. Angkat takbir ni benda sunat. Tiba-tiba kita kata tak angkat takbir pun tak apa, benda sunat. Alah, sunat hi'ah je, bukan sunat ba'at pun. Apa orang kata? Seolah-olah nak merendahkan. Dia benda sunat ni memang tak perlu dibahaskan. Tapi kita nak menggemarkan. Tu kena ingat. Nak menggemarkan orang melakukan perkara-perkara sunat. Jangan kita pelecehkan benda-benda sunat. Jangan. Alah, benda sunat Ustaz, tak usahlah paksa. Saya tak paksa. Tapi kita menggemarkan orang buat ibadat. Menggemarkan. Mudah-mudahan kita punya pahala pun banyak. Alhamdulillah. Tak apa, tak apa Haji Uti, tak apa, tak ada masalah. Asalkan kita sambung tak apa. Habis itu wallahualam, insya-Allah tersambung esok. Esok pun saya lewat sikit dalam pukul 8 suku itulah, 8.20. Esok pagi saya mengajar di Masjid Saujana Utama dekat Sungai Buloh. Wallahualam. Malam ni insya-Allah tersambung. Malam ni kitab Misbah Munir kita dah start malam ni Misbah Munir insya-Allah. Wallahualam. Sekadar itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah yang ibu sekalian. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazakumullahu khairan katsira.